Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perlu kita pahami bahawa kuliatul ammah fi syariah, kuliah ammah, kaedah am dalam syariat, haram kita mengubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala. Sewaktu Allah menceritakan tentang sumpah iblis laknatullah alaihi di hadapannya. Wala amurannahum falyughanna khalqallah, dan demi aku akan goda mereka dan mereka akan mengubah ciptaan Allah. Dalam surah An-Nisa. Dan kaedah am juga dalam syariah ini. Semua yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini adalah untuk manfaat manusia. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Dialah menciptakan untuk kamu apa di atas muka bumi untuk kamu, untuk kegunaan kamu, untuk manfaat kamu. Okey. Ini kaedah amnya, secara amnya. Okey. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila baginda sallallahu alaihi wasallam tiba di Madinah, di Mekah bukan kawasan pertanian, kerana Mekah ada tanah yang gersang. Rasulullah di Mekah adalah tanah gersang, fi wadin ghairi dhi zar'in, pada lembah yang tidak ada ladang padanya, tanah gersang. Tapi orang Madinah ada ahli pertanian, orang bertani. Jadi apabila Rasulullah SAW tiba ke Madinah, baginda melihat ahli Madinah, penduduk Madinah, petani mereka mendebungakan pokok kurma mereka. Kita panggil sebagai takbir nahl. Jadi mereka takbir nahl. Jadi Rasulullah larang. Biarlah berlaku secara biasanya, pendebungaan secara yang Allah fitrahkan, iaitu dengan dibawa oleh angin, dibawa oleh serangga, tanpa melibatkan campur tangan manusia. Rasulullah larang. Jadi pada tahun tersebut, waktu Rasulullah tiba, mereka pun taat pada Allah, sami'na wa ata'na, kami taat, sami'na dan dengar. Okey. Jadi mereka, sebab Rasulullah larang, Rasulullah takbir nakhl, Rasulullah larang mendebungakan kurma mereka. Jadi pada tahun tersebut hasil pengeluaran kurma mereka kurang, tak berikutnya. Jadi sini Rasulullah SAW kembali benarkan. Mula Rasulullah larang, kemudian Rasulullah benarkan dan nasahkan hukumannya. Sehingga Rasulullah sebut itu ijtihad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia tak suka nampak fitrah Allah tadi ubah-ubah. Sebab Allah jadikan asalnya dibungakan oleh serangga, dibungakan oleh angin. Jadi Rasulullah larang. Tapi apabila penghasilan kurang, mereka madu pada Rasulullah sebut, antum a'lamu bi dunyakum, kamu lebih mengetahui dengan dunia kamu. Jadi di sini kita kata bahawa apabila Allah ciptakan untuk di muka bumi untuk manfaat kita, jadi boleh kita kacukkan tumbuhan seperti bunga ros merah campur bunga putih, semuanya untuk menghasilkan warna, sebab ini untuk manfaat kita. Jadi harus hukumnya berdasarkan hadis ini. Okey. Kemudian sekarang masalah mengkacukkan binatang ataupun sesuatu punya ruh, mengkacukkan sesuatu yang punya ruh. Okey. Ali radhiyallahu anhu, Ali karamallahu wajhah wa radhiyallahu anhu, dia berkata, uhdiyat ila Nabi sallallahu alaihi wasallam baghlah. Pada satu hari Rasulullah ni dihadiahkan baghlah. Baghal ni campuran antara kuda dan juga kaldai. Faqulna, maka Ali kata, kami berkata, ya Rasulullah, law anzayna al-humura ala khaylina faja'atna bimisli hadhihi. Macam mana Rasulullah kalau kita ambil kaldai jantan kita ini, kita bagi dia mengawan dengan kuda betina kita, maka kuda betina kita akan melahirkan anak macam ni. Ini baghal. Jadi Rasulullah kata, innama yaf'alu dzalika alladhina la ya'lamun. Sesungguhnya yang buat begitu orang yang tak ada ilmu saja. Jadi di sini, pada hadis ini, ulama berbeza pendapat. Apakah sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kaldai dikacuk dengan kuda? Adakah ada ilatnya? Ilatnya
yang boleh kita kiaskan kepada binatang yang lain. Ilatnya berbeza jenis. Kuda Allah ciptakan secara fitrahnya jenis kuda. Keldai Allah ciptakan secara fitrahnya jenis keldai. Jadi, adakah keharaman ini disebabkan berbeza jenis? Maka kita boleh kiaskan. Maka kita boleh sekarang dia haramkan. Kita dengan perbuatan kita sendiri mengkacukkan mana-mana binatang yang berbeza jenis. Kambing dengan lembu, ayam dengan puyuh, kerbau dengan kambing, contohlah. Okey. Jadi adakah dikiaskan untuk semua benda yang bernyawa yang berbeza jenis? Okey. Ataupun disebab makna yang tersendiri yang ada pada kuda yang tak boleh kita kiaskan kepada benda yang lain. Okey. Di sini timbul perselisihan. Jadi, yang mengatakan semua yang berbeza jenis tak boleh dikahwinkan ini. Semua sekali. Benda yang ada roh, berbeza jenis mereka tak boleh dikahwinkan. Termasuklah manusia dan jin. Kebanyakan ulama mengatakan kalaulah ada kemungkinan jin itu menjelma sebagai manusia, bolehkah manusia ini berkahwin dengan jin? Mereka mengatakan haram. Haram manusia berkahwin dengan jin. Sebab apa? Sebab berbeza jenis. Rasulullah kuda dengan keldai pun Rasulullah larang kahwin. Ini pula manusia dengan jin yang jauh lagi berbeza je jenis. Satu diciptakan pada tanah, satu lagi diciptakan pada lidah api. Okey. Ini satu pendapat golongan ulama. Jadi golongan kedua dia kata, okey, seperti mana Imam Khattabi, dia kata keharaman tadi sebab apa dia kata? Kalaulah kita kacukkan kuda dengan keldai, dia akan menghasilkan anak yang bernama Baghal. Jadi Baghal ini dia hilang sifat kuda dia. Sedangkan kuda kita sangat perlukan, dia banyak kepentingan dia. Kita untuk tunggangan kita, untuk kita berjalan untuk berjalan cepat, untuk peperangan jihad, untuk berjihad ni sangat perlukan kuda pada waktu tu. Dan juga dagingnya boleh makan. Kalau campur dengan baghal, bercampur sudah dengan keldai, haram makan dagingnya. Jadi kalau dikacukkan, manfaat kuda terhilang. Jadi dia kata ini khusus untuk kuda. Sebab tu Rasulullah tak bagi mereka kacukkan kuda dengan keldai tadi. Sebab ini tujuan dia. Sebab akan menyebabkan apabila kuda betina lahirkan anak baghal. Jadi di mana nak dapatkan kuda ni? Sedangkan kuda kita perlu banyak untuk peperangan. Jadi ini pendapat Imam Khattabi. Hanya untuk kuda dan keldai, yakni yang masukkan baghal. Okey. Seperti sebut tadi, iaitu kerana banyaknya kepentingan kuda kepada umat Islam ini. Dan begitu juga sehingga Imam Malik sendiri, seperti diriwayatkan oleh Imam Sayuti dan Ma'syabah Nadhair, dia ceritakan macam mana satu ketiga golongan satu kaum daripada Yaman. Dia kata jin itu dia menjelma. Sebab manusia ni sebenarnya dalam bentuk asalnya mereka tak boleh sekali melihat jin. Syaitan semua, iblis, syaitan, jin semua ni manusia dalam bentuk asalnya manusia tak boleh tengok. Sebab Allah berfirman, innahu yarakum huwa qabilu min haitsu la tarawunahum. Sungguh iblis itu dan pengikut daripada syaitan-syaitan daripada jin ni, mereka melihat kamu daripada arah yang kamu tak mampu untuk melihat mereka. Okey. Jadi jin ni meminang seorang anak gadis kami. Dan jin ni kata dia nak halal. Dia tak mau bersetubuh dengan gadis tu secara zina. Dia nak berkahwin. Jadi mereka bawa ahli Yaman ini. Mereka bawa fatwa mereka berjumpa dengan Malik di Madinah. Jadi jawapan Malik, ma ara bidzalika ba'san fid din. Aku melihat yang kamu tanya ni manusia berkahwin dengan jin tidaklah menjadi satu kesalahan agama. Walakin akrahu idza wajada imra'atan hamil, apabila dapati wajada imra'atun hamil, apabila dapati seorang perempuan yang hamil, qila laha man zawjuk. Dikatakan kepada dia, siapa suamimu? Siapa suamimu? Qalat minal jin. Jadi dia kata, suamiku jin, sebab tu kamu tak nampak suamiku. Jadi dia berzina. Terus dia dakwa apa? Sebab kalau Imam Malik kata aku kata boleh, biarpun aku tengok hukumnya tak mengapa, tapi aku takut
Kalau aku kata, pergilah kahwin. Aku nak pergi kamu benarkan kamu kahwin, tapi aku tak suka kamu kahwin manusia dengan jin. Biarpun bagi dia harus. Tetapi kerana takut keburukan yang akan berlaku pada umat ni. Jadi mana-mana perempuan nanti hamil, tanya dia, mana suamimu? Dia akan menjawab, suamiku jin. Sebab tu sekarang banyak anak-anak jin. Okey. Itu dalam keadaan Imam Malik tak membenarkan fatwanya diamalkan tu. Itu dia melarang mereka tu, tetap banyak anak jin. Okey. Jadi kita balik pada tadi. Okey. Jadi sebagian ulama berselisih pendapat. Jadi walaupun begitu, kita ambil. Kalau kita pegang pendapat ni, seperti Imam Khattabi tadi, Imam Khattabi Malik bahawa hanya ilat pengharamannya hanya dikhususkan untuk kuda. Sebab makna-makna atau manfaat dapat pada kuda yang tak dapat binatang lain. Jadi dia ini mengharuskan, kacukkan ayam dengan puyuh dan sebagainya, mengharuskan. Kerana Allah ciptakan di muka bumi itu untuk manfaat kita, haiwan-haiwan untuk manfaat kita. Walaupun begitu, janganlah sampai peringkat kita bermain-main. Tak ada manfaat bermain-main saja. Untuk mencuba teknologi kita, mengkacukkan binatang-binatang yang langsung hanya bermain, bukan untuk kegunaan apa-apa. Tak ada manfaat apa. Contohnya, pergi kacuk babi dengan anjing. Jadi bajing. Babi dengan kucing dengan anjing. Jadi apa? Ancing. Jadi benda ni perlu ditegah. Sebab ini jelas. Dia bermain-main sudah dengan makhluk ciptaan Allah. Jadi ini mengubah ciptaan Allah. Jadi itulah yang mampu saya huraikan. Tapi tentang belajarnya, hukum belajar ni sebab ilmu ini al-hikmatud dallatul mu'min fa aina wujidat fa huwa aqu biha. Hikmah ini, ilmu pengetahuan ni barang orang mukmin yang hilang. Di mana didapati dia lebih berhak dengannya. Jadi ini hikmah tak ilmu. Ilmu ni harus kita belajar. Okey, ilmu harus kita belajar. Okey, wallahu alam.